Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Boleh InsyaAllah kita tunggu sekejap. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Al Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita dapat berkumpul bertemu pada pagi ini. Walaupun mungkin kita baru bermula kita kata puasa, insya-Allah bermula ibadah dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi saya minta maaf tak boleh cakap kuat. Ini yang paling kuat yang saya boleh. Mungkin lepas ni kuat insya-Allah. Jadi semalam kita telah berbincang, sebelum itu kita macam mana biasa kita tajdid tajdid iman kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita buat macam ni tangan tangan kanan ke atas, tangan kiri lepas tu kita letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama bersyahadah pada hari ini. Syahadah yang pertama, kita minta Allah jauhkan syirik dan bersihkan syirik daripada diri kita. Syahadah yang kedua, kita minta supaya Allah SWT hidupkan kita bersama perjuangan Islam, perjuangan la ilaha illallah. Syahadah ketiga, kita minta Allah SWT matikan kita dalam keadaan mempunyai kalimah syahadah, kalimah syahadah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bising sekejap saya cuba tengok, adjust sikit. Okey ke sekarang? Dia bising sikit baik insya-Allah. Tak apa. Jadi alhamdulillah kita telah masuk dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat.
Dan mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita untuk memaksimalkan dan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk sama-sama meneruskan kehidupan kita dalam keadaan sentiasa berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah berbincang berkenaan dengan hakikat saum. Makna saum itu iaitu hakikat kita berpuasa dan hakikat ibadah dalam bulan Ramadan ini. Iaitu kita gambarkan bahawa dalam bulan Ramadan ini perkara yang penting dari sudut ibadah ialah kita meninggalkan perkara yang Allah SWT tak suka. Termasuklah perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia yang ada dalam kehidupan kita, insya-Allah. Al-imsak anil fa'l. Al-imsak anil fa'l, iaitu kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak suka, Allah tak suka, dan juga melakukan perkara yang disuruh, diperintah oleh Allah. Pada hari ini kita akan, dan kita telah menggambarkan bahawa kekuatan dalam bulan Ramadan itu, kekuatan bekalannya ialah kita ingin membina kekuatan al-quwah ar-ruhiyah, kekuatan ruhiyah. Dan insya-Allah hari ini kita akan cuba tengok sedikit contoh-contoh yang mungkin kita telah pun dengar. Saya nak ulang insya-Allah. Jadi Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ayat 186. Saya mulakan daripada 186 bukan 183. Yang mana Allah gambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku. Maknanya bila sahabat-sahabat bertanya di mana Allah, ataupun Allah ni apa tentang Allah, maka jawablah bahawasanya aku dekat. Fa inni qarib. Jawablah bahawa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku mengkabulkan aku mengkabulkan doa permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka sentiasa berada dalam kebenaran. Jadi Allah gambarkan kepada kita bahawa dalam ayat ini, yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita ini, sehingga kita tak perasan. Sehingga kita tak rasa. Dekat sangat. Dekat sangat sehingga kita tak rasa. Kita tak perasan. Kita tak nampak lah kan. Benda tak nampak. Allah SWT kita tak nampak. Tak boleh nak dengar. Tak boleh kesan dengan fizikal. Tapi kita tak boleh rasa. Tapi Allah SWT menggambarkan kepada kita bagaimana cara kita ingin mengesani Allah, merasai kehadiran Allah, merasai bersama Allah. Macam mana kita nak merasai bersama Allah? Macam mana kita nak mengesani? Kita kata bahawa Allah SWT bersama kita, sentiasa dekat dengan kita. Fa inni qarib. Maka Allah perintahkan kita supaya berdoa. Jadi sebab itulah hari pertama bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak diri saya dan diri sekalian yang hadir untuk sentiasa merasakan bahawa Allah bersama kita. Satu perasaan bahawa Allah bersama kita. Jadi bila Allah bersama kita, maka insya-Allah kita akan dapat mengambil segala perkara, segala manfaat. Bila kita rasa Allah bersama kita. Dan sebab itulah untuk menjadikan diri kita ni sentiasa merasai Allah bersama kita, selain daripada berzikir pada Allah, mengingati Allah, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah.
Dan berdoa kepada Allah ini bukan dengan lisan, bukan dengan lidah semata-mata, tetapi dengan hati kita. Jadi dalam ayat ini Allah SWT hakikatnya sentiasa mendorong kita untuk sentiasa bermunajat, sentiasa bercakap-cakap dengan dia, sentiasa bermohon kepadanya. Dan di saat jiwa kita dalam keadaan paling dekat kepada Allah SWT itu, iaitu la'allahum yarshudun. Allah gambarkan la'allahum yarshudun. Maknanya moga-moga kamu akan mendapat cahaya, mendapat irsyad, mendapat penyaksian, mengenal Allah. Mudah-mudahan kamu mengenal Allah. Ya, sebab itulah dalam ayat ini Allah gambarkan kepada kita untuk kita menghidupkan iman kita, untuk kita menghidupkan kita kata consciousness kita, kesedaran kita ini, maka doa menjadi salah satu jalan yang paling besar sekali. Salah satu jalan paling besar, doa, berminta pada Allah, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Allah mendengar apa yang kita cakap, apa yang kita bisik-bisikkan. Allah dengar, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Semua yang kita cakap-cakap semua tu Allah tahu. Kita bisikkan, Allah tahu. Jadi sebab itulah satu perkara yang penting untuk kita sama-sama merasai kehadiran Allah tu ialah kita berdoa. Dan apabila kita berdoa, maka Allah SWT akan memenuhi permintaan kita. Allah akan penuhi permintaan kita. Jadi bila kita doa tu pasti dapat. Pasti dapat. Cumanya yang menyebabkan kita tak dapat ni ada banyak perkara. Maksudnya Allah akan bagi, Allah bagi. Tapi yang menghalang kita apa? Nombor satu, kita tak yakin Allah akan bagi. Allah nak bagi, kita tak yakin. Kita doa, dia tak ya je, kan? Jadi kita kena doa yakin, dengan rendah diri. Jadi kita nak rasa Allah ni muqtadir. Muqtadir ni yang maha menguasai. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Muqtadir, Allah yang menetapkan qada dan qadar. Allah yang menetapkan semua. Dia berkuasa. So, bila kita doa tu, kita nak rasa perasaan kita bawah ni, Allah ini adalah al-muqtadir. Allah ni maha mentakdirkan. Allah ni maha berkuasa. Allah ni maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, perkara yang pertama ialah kita nak latih kita ni sentiasa bersama Allah. Kita sentiasa bersama Allah SWT. Dan pada masa yang sama, kita ingin menjauhkan hati kita ini daripada fizikal. Hati kita daripada material. Hati kita. Kita nak jauhkan hati kita daripada perkara-perkara yang fizikal ni. Maksudnya hati kita ni tak nak banyak sangat ingat benda yang fizikal. Kerana ada dua sifat utama. Ada banyak sifat. Dua sifat utama seseorang itu mengenal Allah. Bila kita kenal Allah ni ada dua sifat utama. Ada banyak sifat tapi dua sifat ni utama. Yang lahir daripada hidup kita. Kita kena tengok ni. Ada tak pada kita? Maknanya tanda kita kenal Allah. Yang pertama sekali, bila kita kenal Allah, kita akan memerlukan Allah. Kita rasa kita sentiasa perlukan Allah. Sentiasa perlukan bantuan Allah. Sentiasa perlukan perlindungan Allah. Sentiasa memerlukan petunjuk Allah. Taufik daripada Allah. Sentiasa memerlukan segala-galanya daripada Allah. Bila kita kenal Allah, nombor satu, yang penting sifat, yang tanda kita kenal Allah, kita akan rasa tadaruk kepada dia. Kita rasa memerlukan dia. Kita rasa kita berhajat pada dia. Kita rasa kita ni tak ada apa. Yang ada hanyalah dia. Ini nombor satu. Ini sifat orang yang kenal Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni, kita nak latih. Sifat ni kita nak latih. Macam mana kita nak latih? Jangan kita lihat mata, kita melihat dengan mata kita, kita rasa kita yang melihat. Kita nak rasa Allah yang bagi kita melihat. Macam itu. Kita nak rasa bila mendengar, Allah yang bagi kita mendengar.
Kita mendengar dengan kuasa Allah. Kita mendengar dengan kehendak Allah. Kita boleh bercakap dengan kuasa Allah. Allah bagi kita bercakap. Kita bercakap dengan kehendak Allah. Jadi, yang pertama sekali, sifat yang penting bila seseorang itu bila mula mengenal Allah, bila dia merasai dia amat memerlukan Allah. Bila dia amat memerlukan Allah, maka sentiasa dia akan minta pada Allah. Sentiasa minta ke Allah. Dia nak makan, dia minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kan? Makan. Katakanlah Allah dah bagi kita makan. Ya Allah, Engkau berkatilah makanan, Ya Allah. Dia pun baca Bismillah. Makan. Dia makan dengan izin Allah. Dia baca Bismillah. Kan? Dia nak apa saja. Maka apabila kita mengenal Allah, sifat yang menunjukkan kita kenal Allah, nombor satu, ialah kita merasa memerlukan Allah. Maknanya, kita kembali kepada sifat kita yang asal, sifat hamba. Apa sifat hamba? Sifat hamba ni, kita ni asalnya tak ada. Allah adakan. Kita ni asalnya dhaif. Kalau sekarang kita kuat, sehingga kita lupakan Allah. Kita kuat. Badan kita kuat, kita sihat, kan? Kita kaya, kan? Kita ada pangkat, kita ada semua yang ada kat kita ni, kita nampak kita punya, kan? Jadi kita tak nampak yang itu semua Allah punya. Kenapa kita tak nampak itu Allah punya? Sebab kita rasa kita punya. Kita tak rasa daripada Allah. Jadi apabila kita merasakan bahawa Allah lah yang memiliki semuanya, mempunyai semuanya, memiliki semuanya, dialah yang muqtadir, dia yang maha berkuasa, maka sudah tentulah kita akan sentiasa minta pada dia. Dan bila kita minta pada dia, sudah tentulah kan, kita akan kembali kepada sifat kehambaan, sifat asal kita. Apa asal kita? Kita miskin. Asal kita miskin. Allah kayakan kita. Kita dhaif, lemah. Allah kuatkan kita. Kita tak sihat, Allah sihatkan kita. Kita mati, Allah hidupkan kita. Kemudian Allah matikan kita. Allah hidupkan kita. Di dunia ni, Allah bagi nyawa, kan? Jadi kita melihat, kita fakir, kita dhaif, kita hina. Kita hina, Allah muliakan kita. Ada orang apa? Hormat kita. Orang respect kita. Kita ada pangkat, kita ada jawatan. Allah muliakan kita. Jadi, bila kita kenal Allah, maka kita akan rasa bahawa kita ni amat memerlukan Allah. Amat memerlukan Allah. Dan sebab itulah, antara sifat-sifat yang awal, bila kita kata, yang pertama kita nak mengenal Allah ini, bila kita berjalan, kita dah berjalan mengenal Allah. Saya dah bincangkan tentang mengenal Allah sikit sebanyak sebelum ni, kan. Maka natijahnya kita rasa perlu pada Allah. Kita rasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan sentiasa kita meminta pada dia, berdoa pada dia, berdoa pada dia. Lagi banyak berdoa, lagi banyak kita berdoa, lagi mulialah kita di sisi Allah, lagi tinggilah kita di sisi Allah, lagi kuatlah kita di sisi Allah. Allah memberi kekuatan kepada kita. Jadi ni adalah antara perkara, kita kata seseorang tu bila kita dah mula berjalan mengenal Allah, maka kita nak tengok sifat yang pertama, dia rasa diperlukan Allah. Yang kedua, ni dia sebenarnya banyak sifat, tapi ini antara yang besar. Yang kedua, bila kita mula kenal Allah, maknanya kita mula Allah bersama, kita merasai, mengingati Allah, merasai Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kita rasa, kita mula mengenal Allah, sifat dia, perbuatan dia, sifat dia dan sebagainya, zat dia atau nama dia, kita kata tadi, maka kita, orang yang mengenal Allah tidak akan tinggalkan Allah. Dia tidak akan tinggalkan Allah. Dia akan sentiasa merendahkan diri dia, mengagungkan Allah, mengingati Allah, menyebut-nyebut Allah, memuji-muji Allah. Sentiasa dia tak akan tinggalkan Allah. Hati dia akan bersama Allah. Hati dia akan bersama Allah. Jadi hari ini kita tengoklah sejauh mana kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maknanya hati kita akan sentiasa bersama Allah. Sebab Allah yang paling sayang pada kita. Kan? Siapa yang sayang pada kita? Mak kita, ayah kita, anak kita, suami kita, isteri kita. Siapa yang sayang pada kita? Kan? Allah yang paling sayang pada kita.
Kita buat dosa, banyak dosa kita buat. Banyak kelemahan kita. Tapi Allah bagi peluang. Kita bertaubat, kita meningkat. Dia bagi nikmat. Jadi sini kita lihat, sifat yang kedua yang orang tu bila dia dah mula kenal Allah, hati dia mula kenal Allah, dia tidak akan meninggalkan Allah. Sentiasa ingat Allah. Sentiasa berzikir pada Allah. Sentiasa merasai rendah diri pada Allah. Rendah diri pada Allah. Dia nak buat apa-apa pun, dia minta izin ke Allah. Macam mana cara minta izin ke Allah? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta Rahman, Allah Rahim, Allah izinkanlah aku nak buat ni. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta izin. Dia tahu dia tak ada kekuatan melainkan Allah yang beri. Jadi kita lihat dalam bulan Ramadan sebenarnya perkara yang lebih hebat daripada sembahyang tarawih 20 rakaat, perkara yang lebih hebat daripada kita baca Quran 3 kali khatam, 4 kali khatam, paling hebat ialah apabila kita mula mengenal Allah. Dan bila kita mula mengenal Allah, maka kita akan merasai kita memerlukan Allah. Hati kita minta pada Allah, hati kita berdoa, merendah diri pada Allah, mengaku kelemahan kita, mengaku kesilapan kita. Kita pun mula memuji Allah. Kemudian hati kita tak boleh nak tinggalkan Allah. Sayang ke Allah. Sentiasa zikir kat dia. Jadi bila dia semayang tu, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi bila dia baca tu, hati dia rasa perasaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah. Hati dia merendahkan diri pada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang berhak dipuji. Engkau lah segala-galanya. Engkau lah yang paling hebat, yang paling tinggi, yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bila semayang tu, dia tunduk, dia tengok kat tempat sujud, dan kemudian dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca dengan perasaan rendah diri, perasaan mengagungkan Allah. Dia rasa Allah ni maha agung. Dia rasa diri dia kerdil, aku ni kerdil, manusia, hamba. Kemudian dia rasa Allah SWT yang maha berkuasa. Dia yang memerlukan pertolongan Allah. Jadi dia bukan hanya rasa Allah ni maha hebat, maha berkuasa, Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi dia rasa memerlukan Allah. Bila kita mula rasa memerlukan Allah, maka barulah kita boleh mengagungkan Allah. Kalau tidak, tak sampai kita nak mengagungkan Allah. Sebab kita tak rasa perlukan Allah. Kita tak rasa benda sesuatu tu penting. Dia tidak penting. Kita tak rasa penting. Kita rasa Allah ni tak penting macam itu. Jadi sebab tu kita merasa kebesaran Allah, agungkan Allah. Dan kemudian kita merasa memerlukan Allah. Memerlukan Allah inilah sifat seorang yang dah kenal Allah. Kemudian selepas itu dia akan mulalah solat dengan keadaan dia sepenuh hati dia, perasaan dia, merasakan Allah memerhatikan dia, merasakan Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati dan sebagainya. Jadi inilah yang digambarkan bagaimana keadaan kita yang mula dah mengenal Allah. Kalau kita tak mula kenal Allah, tak apa, kita mulakan latihan doa. Kita mula latihan doa. Latihan doa. Apa doanya? Bacalah apa doa. Bacalah apa doa. Apa kita nak makan, kita minta ke Allah. Kita nak minum, minta ke Allah. Nak pergi kerja, minta ke Allah. Mula-mula kita baca tanpa hati lagi. Lisan aja. Lama-lama dia akan pergi ke jiwa kita. Tapi bulan Ramadan ni kita nak cuba dekatkan ke dalam hati kita. Maka oleh itu dalam hati kita ini, kita nak menjauhi fizikal. Benda-benda dunia kita nak jauhkan. Hati. Bukannya tangan, bukannya fizikal. Bukan maknanya kita tak bekerja. Bekerjalah. Macam biasa, meniaga macam biasa. Tapi hati kita bukan meniaga. Benda yang meniaga itu dalam hati kita. Benda meniaga kat tangan kita je. Hati kita ni, apa dia? Hati kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauhi fizikal, material, dunia, maka dia akan menghidupkan kekuatan rohiyah. Jadi bila kita menjauhkan hati kita daripada dunia ni, maka pada masa sama kekuatan rohiyah kita akan tertingkat. Jadi agar kita sentiasa terikat berterusan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi bila kita nak mendapatkan keterikatan tu, rahsia dia. Tu rahsia dia. Kenapa hati kita tak boleh nak istiqamah dengan zikrullah, tak boleh nak ada kekuatan, sebab kita masih lagi ada dunia di dalam hati kita. Dan hati inilah yang perlu kita, dan perkara inilah perlu kita tepikan. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengajak kita supaya berada dalam keadaan membina kekuatan-kekuatan hati tadi, kekuatan-kekuatan hati tadi. Kemudian di sinilah kita gambarkan kekuatan yang sebenar. Walaupun demikian, kita akan mendapati bahawa kita ini akan diuji oleh kelalaian, sebab kita ni manusia. Akan diuji oleh kelalaian, akan diuji oleh bisikan-bisikan nafsu dan syaitan. Syaitan mungkin dalam bulan Ramadan ni dia telah dikurung. Jadi apabila seseorang itu tersilap, bila kita tersilap, maka hendaklah kita kita bertaubat, istighfar, minta ampun ke Allah, minta sungguh-sungguh. Jangan kita minta macam kita istighfar lisan aja, tak, kita minta bersungguh-sungguh. Jadi inilah perkara yang kita nak semua dekatkan. Saya nak bacakan beberapa kisah. Kisah ni sebenarnya saya dah pernah sampaikan kepada tuan-tuan, tapi sebagai mukadimah, sebagai kita kata ulang kaji kita. Yang pertama sekali kita lihat bagaimana suasana hati. Kita cuba bayangkan suasana hati kepada yang pertama sekali ialah kisah jiwa seorang Nabi, Nabi Ibrahim AS, ketika hendak dibakar oleh Namrud, Namrud ataupun Fir'aun lah pada zaman itu. Cuba kita bayangkan, ketika dia telah ditangkap, kemudian lepas tu dia telah dituduh dan telah dihukum supaya dibakar. Bayangkan, kayu telah dikumpul. Kayu pun dikumpul, orang semua duduk kumpul kayu. Bangunannya tinggi. Api marak menyala sangat tinggi. Dia melihat api dinyalakan tinggi, hebat, besar. Kemudian digambarkan jika ada burung yang melintas pada atas, akan ada burung, dia akan terbakar, pasti terbakar. Maka Ibrahim AS hanya mampu melihat saja. Ni kita bayangkan, dia nak kena bakar. Nabi Ibrahim nak kena bakar, dia hanya mampu lihat api je. Dah kena tangkap, dah kena ikat, kan? Apa bekalan dia? Dia tak ada askar, dia tak ada lawyer nak tolong dia, dia tak ada orang, mak ayah dia pun tak ada, semua tak ada yang boleh tolong dia seorang dia. Maka kita melihat, kan, yang ada pada dia hanyalah dia seorang. Maka dia melihatlah api tadi dibakar dengan sepenuh marak, kan? Tetapi walaupun dia mampu melihat tadi, jiwanya tenang. Jiwanya tetap tenang. Bersama dengan tasbih dan tahmid kepada Allah. Jadi bila dia melihat api yang digunakan nak bakar dia boleh relax aja, tenang aja. Kenapa dia tenang? Ini soalan kan. Macam mana dia boleh tenang? Orang nak bunuh dia, nak bakar dia kan. Kalau kita bayangkan kita, orang nak bakar kita, terbayangkan jadi sudah tentulah kita gelisah. Jadi jiwa ni tenang, jiwanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan saja jiwanya tenang sebab dekat dengan Allah, tapi jiwa dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik kepadanya. Memberikan terbaik kepadanya. Kenapa? Kerana dia mati kerana Allah. Mati bersama iman dan dakwah. Iman dan dakwahnya. Maka ketika dalam keadaan begitu, maka Allah mengutuskan kepadanya malaikat Jibril. Maka diutuskan Jibril. Lalu berkata Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim. Orang lain tak nampak lah. Jibril, Ibrahim ni nampak, Nabi Ibrahim. Aku diutus Allah kepada kamu untuk memberi bantuan. Katakanlah apa yang kamu perlukan. Jadi Jibril datang kepada Ibrahim AS, diutuskan oleh Allah untuk bertanya pada Ibrahim, engkau perlu apa? Apa engkau nak? Nak aku bawa terbang keluar daripada sini? Nak turun hujan ribut supaya padam api? Nak suruh apa? Jadi maka
Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam. Kan? Kalau kita agaknya apa jawapan kita kan? Maka Ibrahim berkata, aku tidak perlukan bantuan kepada kamu. Aku tak perlukan bantuan kepada kau Jibril. Pergilah, tak apalah, pergilah macam itulah kan? Sambil terus berzikir kepada Allah. Sambil terus dia berzikir kepada Allah. Begitulah kira-kira yang berlaku. Jadi apa berlaku? Tengah-tengah nak bakar api, nak tengah marak, dia berdiri, kemudian kan tiba-tiba Jibril datang. Ya, aku diutuskan oleh Allah untuk membantu engkau. Apa engkau nak? Beritahu. Dia kata, tak apalah wahai Jibril, pergilah. Pergilah. Jadi kan dia terus berzikir. Apa zikir dia? Tapi ingat apa zikir dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setengah riwayat kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Cukup Allah sebagai pemelihara aku. Cukup Allah sebagai pemelihara aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita tambah lagi kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemelihara aku. Ni'mal maula. Allah yang akan memimpin aku. Allah yang akan menjaga aku. Wa ni'man nasir. Allah yang akan menjadi penolong aku. Yang akan memberi kemenangan kepada aku. Jadi dia terus berzikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hati dia rasa apa? Cukup Allah. Cukup Allah. Api kat depan. Allah cukup. Allah yang maha memelihara. Cukuplah Allah. Maka kalau kita orang biasa pula, bila kita tolak orang nak bagi pertolongan, dia tolak pertolongan tu. Kan? Tentu kita kata sombong, orang nak tolong, orang nak tolong tak nak terima. Kan? Kata Jibril. Tapi tidak. Apa kata Jibril? Aku faham engkau memang amat dekat dengan Allah. Jadi Jibril pun cakap dengan Ibrahim. Bila Ibrahim kata, tak apalah Jibril, tak apalah, engkau pergilah. Kemudian Jibril kata, aku faham engkau memang amat dekat dengan Allah, sehingga tidak perlukan pertolongan yang lain. Engkau tak perlu pertolongan aku. Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang dekat dengannya. Ni perkataan Jibril. Ambil nota ni. Aku faham kau dekat dengan Allah dan kau tak perlukan pertolongan selain daripada Allah. Dan Allah tidak akan mensia-siakan, Allah tidak akan meninggalkan, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang dekat dengan dia. Ini perkataan Jibril. Nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan, kekuatan kita, di mana kekuatan seorang mukmin? Di mana kekuatan seorang beriman tadi? Bila dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Itu kita nak buat tu, itu yang kita nak latih tu. Jadi kita nampak jiwa Nabi Ibrahim AS, iman cukup tinggi, sehingga dia boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu bantuan Jibril. Tak takut pun api kat depan tu. Walaupun api itu akan membakar dia. Api hebat. Tuan-tuan, cubalah bayangkan kita berada dalam keadaan begitu. Kemudian akhirnya Ibrahim pun, Ibrahim AS dicampakkan. Campak dalam api. Maka ketika itulah Allah perintahkan kepada api. Qulna, ya narun kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Qulna ya nar. Kami berfirman kepada api. Kuni bardan wassalaman. Jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Ini surah Al-Anbiya ayat 69. Jadi Allah gambarkan kepada kita, Allah sendiri selamatkan Ibrahim AS. Kenapa? Sebab Ibrahim AS hubungannya, yakin dia, kan? Yakin dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungannya kepada Allah. Allah selamatkan dia. Ini sebenarnya lebih kurang situasi macam bila Dajjal keluar. Macam mana yang saya sebut Yaumul Khalas kan. Yaumul Khalas tu nanti orang tu dia bakar. Ada manusia yang akan dibakar, orang beriman. Baik, jadi kita lihat di sini suasana macam ni yang kita nak. Suasana hati yang dekat dengan Allah. Suasana ni kita nak. Jadi bulan Ramadan ni kita nak fokus kat sini. Yang pertama sekali kita nak fokus kat sini. Kita tengok makanan, kan, kita lapar. Kita tengok air, kita haus. Kita melihat dunia. Kita tengok maharaja lawak, kita
Kita ketawa gelak kan. Kita melihat dunia. Jadi dunia memberi kesan pada hati kita. Jadi kita nak buang perkara-perkara yang ada dalam fizikal dunia ni. Kita nak gantikan dengan Allah. Apa yang kita nak tengok? Yang pertama kita nak tengok af'al Allah. Apa af'al Allah ni? Perbuatan Allah. Apa yang berlaku keliling kelalang kita, semua yang ada, semua tu perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah biiznillah. Maka kita rasakan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Sifat Allah. Jadi kita nak melihat bagaimana apa yang berlaku. Kita nak mula kenal sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, baqa', contohnya kan. Jadi kita mula nak kenal sifat-sifat Allah, perbuatan Allah ni, perbuatan Allah ni, Allah izin. Allah Maha berkuasa. Satu hari satu nama, satu hari satu sifat. Ataupun 2-3 sifat. Tengok kan, perhati. Kita mula kenal Allah. Jadi kita mula merasai bahawa kita ni sebenarnya sedang diperhatikan oleh Allah, sedang didengar oleh Allah, sedang bersama dengan Allah. Jadi ada orang tanya soalan, macam mana nak tanya, nak jawab kalau orang tanya di mana Allah? Di mana Allah? Jadi ini satu soalan yang khilaf banyak manusia, banyak ulama-ulama kita berbincang panjang. Kita tak payah pergi kepada khilaf yang tu. Tak payah pergi. Nanti kita jadi nak ikut salaf, khalaf dan sebagainya. Tak apalah. Ikut mana yang kita yakin, tak apa. Nak ikut salaf, nak ikut khalaf, ikutlah. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Tapi bagi kita, jangan kita samakan Allah dengan yang lain. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama Allah dengan makhluk. Tak sama. Jadi jangan pula kita kata Allah kat sini, Allah kat sana, Allah atas, Allah bawah, apa semua. Bukan. Allah tidak bertempat. Gitu kan. Jadi kita jangan fikir dalam sangat. Fikir dalam sangat pening. Yang kita nak fikir ni sekarang ni, dalam konteks tarbiyah ni ialah kita nak rasa Allah bersama kita. Rasa. Nak rasa Allah ada. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Itu kita nak rasa sifat dia. Dalam konteks tarbiyah ni. Kita tak payah pergi kepada ilmu kalam. Ilmu kalam ni mungkin kita akan pening kepala. Jangan pergi sana sangat. Sana tu kalau orang nak belajar tak apalah kan. Tapi kita ni nak praktik. Jadi kan Allah ni Maha Pengasih. Allah Maha Adil. Katakan Allah jumpakan kita dengan orang jahat. Allah jumpakan kita dengan orang jahat. Orang jahat tu mengosak kita, rompak kita. Rompak, itu kan perbuatan Allah juga kita kata kan. Allah izinkan af'al berlaku kan. Betul. Jadi bila kita melihat sesuatu yang menguasai kita, yang kita tak suka. Contohnya perompak-rompak kita. Orang jahat, bos kita zalim kat kita. Bos kita dengki dengan kita, zalim dengan kita. Kawan kita boykot kita, benda yang kita tak suka, yang kita terperangkap kan. Maka itu sifat Allah tak? Perbuatan Allah tak? Perbuatan Allah juga. Tetapi Allah nak menunjukkan apa? Sifat Allah Al-Jalal. Sifat Allah yang Maha Agung, Maha Berkuasa. Allah Maha Menguasai. Maknanya kita ni berdepan dengan bos kita, kita tak boleh lawan bos. Kita tak boleh lawan bos. Maka Allah nak menunjukkan sifat garang dia. Sifat muntaqim dia. Maha menyeksa, maha mengazab. Maha mengalahkan. Maha perkasa. Al-Qahar, maha perkasa. Al-Jabbar. Al-Jabbar ni maha mengalahkan. Jadi bila kita nampak ada orang kalahkan kita, kita kata ni sifat Allah juga ni. Pada dia ada sifat Allah. Bukanlah maknanya sifat dia bagus. Kalau dia buruk lah. Tapi maknanya sifat Allah yang Al-Qahar, Al-Jabbar. Jadi kita ni kena faham lah. Jangan buat jahat. Kalau kita buat jahat, nanti kita akan dikalahkan oleh Allah. Allah ni maha perkasa. Al-Qahar. Allah akan menghapuskan kita. Allah maha menyiksa. Al-Muntaqim. Allah maha mengazabkan. Kalau kita buat salah, Allah mengazab. Bos kita pun kita lawan. Allah maha hebat. Jadi kita nampak Al-Jalal. Ini sifat Allah. Al-Jalal. Dia jahat tu dia dengan Allah. Mencuri. Dia mencuri tu dia dengan Allah. Tapi kita nampak ni semua keizinan Allah. Allah izin berlaku. Kita kena curi. Kita kena rompak. Itu kalau benda yang kita tak suka.
Kita nampak perbuatan Allah. Sebab Al-Jalal, sifat Allah Al-Jalal. Kalau perbuatan yang kita suka, yang Allah bagi nikmat kat kita, mana kita nampak sifat Allah kan? Al-Jamal. Jamal ni apa? Yang indah. Yang indah. Apa yang indah ni? Yang indah ni ialah contohnya kita orang belanja kita makan, orang tolong kita. Itu sifat yang indah, Al-Jamal. Jadi kita melihat setiap Al-Jalal, Al-Jamal. Jamal ni yang indah yang kita suka. Al-Jalal yang memaksa kita, menguasai kita. Yang negatif pada kita kan. Itu sifat Allah. Allah ni sifat dia maha sempurna. Jadi kita mula kenal perbuatan Allah. Mula kenal sifat Allah. Mula kenal akan nama-nama Allah. Bila kita mula kenal Allah ni, maka timbul satu perasaan kita nak sentiasa merasai memerlukan pertolongan Allah, memerlukan perlindungan Allah, memerlukan apa saja yang ada pada kita. Kita perlukan Allah. Di situlah kita lihat Nabi Ibrahim AS dalam keadaan dia nak dibakar tadi, dalam keadaan nak dibakar, dia masih lagi boleh bergantung dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pemelihara aku. Cukuplah Allah yang menjadi pemelihara aku. Jadi kita nak merasai akan hakikatnya. Ini contoh Nabi Allah Ibrahim. Kita nak melihat sifat hati. Sifat hati. Kemudian begitu juga dengan kisah seorang nabi pula. Yang lain pula nabi yang merajuk. Nabi yang merajuk. Siapa nabi yang merajuk? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, pengikut dia tak nak ikut, dia pun keluar daripada tempat dia sebab Allah nak turunkan azab. Belum masa dia keluar, maka Allah hukum dia. Bukanlah kata hukum dia dalam bentuk ni, maknanya Allah SWT bagi dia sesuatu pengajaran. Maka dia telah ditelan oleh ikan nun, ikan besar. Maka dia duduk dalam perut ikan. Kita tengok suasana dalam perut ikan tu macam mana suasana dia. Tadi tu suasana Nabi Ibrahim AS, dia nak dianiaya. Orang aniaya dia dengan sebab iman dan ni suasana dia ditelan oleh ikan tu sebab kesalahan dia meninggalkan kaumnya belum waktu. Sebab dosa lah kita kata, kalau kita bahasa kita ni dosa. Bahasa kita ni silap, salah. Allah terus jadikan Nabi Allah Yunus AS ditelan oleh paus ataupun oleh ikan nun. Bagaimana suasana orang yang rasa silap dan salah? Orang yang rasa diri dia ada kesalahan, ada kelemahan. Ada kelemahan walaupun sebenarnya dosa-dosa Nabi dan Rasul ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan, Allah berikan satu pengajaran pada mereka. Jadi Nabi Yunus alaihissalam dia bersama Allah walaupun dalam keadaan dia rasa dia lemah. Dia rasa dia seolah-olah telah ditinggalkan oleh Allah, duduk dalam perut ikan. Dah masuk dalam perut ikan, tak mati. Masih hidup lagi. Masih hidup walaupun gelap. Bayangkan perut ikan ni mana ada cahaya? Tak ada cahaya. Dalam 3 kegelapan. Yang satu kegelapan perut, yang kedua kegelapan laut dalam, yang ketiga kegelapan malam. 3 kegelapan. Apa ada pada seorang yang merasakan dirinya menganiaya diri dia. Dia menzalimi diri dia. Dia rasa diri dia salah, dia rasa diri dia lemah. Dia juga bersama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Kau. Sesungguhnya aku termasuk dalam orang yang zalim diri aku sendiri. Ya Allah, maknanya ampunkanlah dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Jadi Nabi Yunus alaihissalam bila dia masih lagi hidup, maknanya dah masuk dalam perut ni pasti mati dah. Tak ada oksigen, tak ada apa kan, pasti mati. Tapi Allah izin. Allah bukan nak menganiaya Nabi Yunus. Allah SWT nak memberi pengajaran kepada kita terutamanya lah. Maka Nabi Yunus AS bertaubat kepada Allah dengan kesilapan dia.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia minta pada Allah. Dan perkataan dia tu, zikir itu menggegar arasy. Arasy bergegar. Arasy bergegar. Sehingga malaikat-malaikat semua heran, dia daripada mana ni? Maka Allah yang Maha mengetahui, suruh malaikat cari. Allah Maha mengetahui, suruh malaikat cari. Salam sana tengok, macam tak jumpa. Rupa-rupanya masuk dalam laut, jumpa Nabi Allah Yunus AS sedang bersedih hati, mau bertaubat kepada Allah atas kesilapan dia, memohon pada Allah keampunan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyak dia baca? Bukan 1, 2, ribu kali. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran kepada kita pada hari ini, bahawa kalau kita sedih sebab kesalahan kita, kita sedih sebab dosa kita, sebab kelemahan kita, sebab kesilapan kita dalam bulan Ramadan ni, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nabi Allah Yunus AS dah masuk dalam perut ikan. Sepatutnya dah mati dah. Dan dia hanya menunggu masa maut je. Kalau kita tunggu masa mati, malaikat datang nak ambil nyawa kita. Tapi dia tetap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan? Ni ucapan taubat. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, sebenarnya apakah sebenarnya pengajaran yang penting sini? Pengajaran yang penting ialah kita nak rasa bahawa Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Dalam surah Al-Qaf, surah Qaf, ayat 16, Allah gambarkan kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher kamu. Maksudnya katakan urat leher kita kat sini ni, Allah gambarkan Allah lebih dekat lagi. Bukanlah maknanya Allah ni ada kat dalam badan kita, bukan begitu pula. Kalau kita kata Allah ni dalam badan kita, dah macam kita ni menjadikan Allah ni macam makhluk. Allah bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'un, tidak sama Allah. Jadi Allah nak gambarkan lebih dekat dengan diri kita ni, kita nak kena rasa apa? Nak kena rasa kita melihat ni dengan kuasa Allah. Kita melihat ni dengan izin Allah. Sifat Allah, perbuatan Allah, semua ada pada kita. Sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah yang maha hebat, semua ada di dalam kehidupan kita ni. Kita hidup, Allah Al-Hayyu. Allah yang maha hidup, Allah menghidupkan kita. Bukan Allah dekat dengan kita, Allah dalam badan kita, bukan. Itu macam kita kata Allah ni macam virus pula boleh masuk dalam badan, bukan. Allah bukan berjisim, Allah tidak berjisim, Allah tidak berjasad, Allah tidak bersikap macam kita, bukan. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sama Allah dengan apa-apa pun. Jadi bila Allah gambarkan dalam ayat ini bahawa Allah lebih dekat daripada urat leher kita, maknanya hari ni kita Allah dekat sangat sampai kita tak perasan. Macam mana tak perasan? Kita melihat ni dengan kuasa Allah. Kita melihat ni dengan kehendak Allah. Kita tak boleh melihat melainkan dengan kuasa Allah. Setiap saat Allah jaga mata kita. Ni bab mata je. Mata kita tutup, mata kita berkedip. Kita pernah kira tak berapa kali kita kedip, buka, tutup mata, tutup, buka, kedip mata. Kita tak pernah kira kan? Allah kira. Allah kira. Maknanya Allah maha menghisap. Allah kira. Mata kita sakit, mata kita sihat, Allah tahu. Ada masa Allah bagi sakit mata tu, ada masa Allah bagi sihat. Kalau kita tak jaga nikmat, Allah rabunkan macam saya terpaksa pakai cermin mata. Contoh Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi apabila seseorang itu mati, apabila seorang itu mau mati tengah sakaratul maut, bila kita tengok seorang ni nak mati, sakit, nak mati, kan? Tengok kita kan? Tengah nazak kan? Kita pun cakap dengan dia, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah.
Allah sebut pada kita, siapa lagi dekat antara kamu dengan si mati? Wa nahnu aqrabu ilai minkum. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Maksudnya Allah lebih dekat kepada si mati daripada kita yang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Kita ingat kita dekat dah dengan dia dah. Dah letak kat telinga kan, contoh cakap kat telinga. Allah lebih dekat lagi. Wa nahnu aqrabu ilai minkum. Ini surah Al-Waqiah. Ayat 85. Walakin la tubsirun. Tapi kamu tidak menyaksikannya. Kamu tak perasan lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, pada hari ni kita nak rasa Allah ni sebenarnya terlalu dekat dengan kita. Allah sebenarnya lebih dekat daripada urat leher kita. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita nak dapat pengajaran di sini dalam konteks tarbiyah sini, kita nak merasai bahawa apabila Allah dekat dengan kita, sudah tentulah percakapan kita dipantau. Penglihatan kita diawasi, telinga kita diawasi, semua tahu, semua Allah tahu. Hati kita pun diawasi. Ar-Raqib, Allah ni Maha Pengawas. Maka kita jadikanlah seluruh anggota kita ini adalah hamba Allah. Mata kita ni jadi hamba Allah, lidah kita jadi hamba Allah, telinga kita jadi hamba Allah, tangan kita jadi hamba Allah. Semua kita buat ni hamba Allah. Bila apa maksud hamba Allah? Apa Allah perintah kita ikut, apa Allah suruh tinggalkan kita jauh. Maka barulah kita boleh nak berdoa pada Allah. Sebab tu kita nak kena sentiasa latih berdoa. Dan latih berdoa ni tak perlu cakap kuat-kuat, cakap pelan-pelan pun Allah tahu, cakap dalam hati pun Allah dengar. Cakap dalam hati pun Allah dengar. Nampak tak? Allah dekat dengan kita. Jadi bila kita merasai Allah dekat dengan kita, maka Allah SWT sebenarnya bersifat Ar-Raqib, iaitu Allah Maha Mengawas. Allah mengawasi kita. Sebab tu kita nak takarub dengan Allah. Raqib ni takarub dengan Allah, nak dekat dengan Allah. Jadi ada banyak lagi cerita-cerita, kisah-kisah yang ada kita lihat berlaku dalam kehidupan para sahabat-sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang ada. Antaranya kisah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah di dalam gua Sur. Bagaimana pada masa itu mereka hampir-hampir mau ditangkap kan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang penting. Jadi manusia bila kita dekat dengan Allah, maka kita akan ada kekuatan. Sebab tu hari ini pengajaran kita pada hari ini ialah kita nak sama-sama merasai takarub dengan Allah, merasai dekat dengan Allah. Kita nak merasai pengawasan Allah. Merasai pengawasan Allah. Allah melihat kita, Allah mengetahui. Allah mengetahui, Allah melihat kita. Jadi bila Allah mengetahui, melihat kita, Allah mendengar bisikan kita semua tu, maka kita laluilah ibadah perjalanan tadi dalam keadaan kita bersama Allah. Sama ada dengan zikrullah. Satu zikrullah. Yang kedua tafakkur, kita berfikir perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah. Yang ketiga dengan doa. Doa ni munajat, doa ni bercakap. Dan tuan-tuan perempuan, bila bercakap, kita bercakap macam kita bercakap dengan orang yang rapat dengan kita. Orang yang sayang dengan kita. Kan? Ya Allah, ampunkan dosaku, aku lemah ya Allah. Kita akan dapati kita banyak buat dosa. Banyak. Ya Allah, aku kurang bersyukur kat Engkau ya Allah. Cakap kat dia, cakap kat Allah. Kan? Kemudian ya Allah, kan, bantulah aku. Cakap dalam hati. Cakap dengan lidah. Kan? Cakap dengan hati, dengan Allah. Cakap dengan Allah. Dan pada masa itu kita mula latih diri kita untuk berdoa. Setiap apa berlaku berdoa, bismillah, berzikir. Dan bila kita menghidupkan hati kita bersama dengan syuur wujudan Allah itu, syuur ni perasaan, rasa Allah ada, Allah bersama, ma'iyatullah, Allah bersama. Dan kita melalui Ramadan ini dengan keadaan begitu, maka kita telah mula menjauhkan diri kita daripada dunia. Bila kita masukkan iman kita
perasaan kita tu ikat dengan iman kita, keyakinan sifat Allah tadi, maka pada masa sama dunia keluar, pelan-pelan dia keluar. Akhirnya kita akan benci dunia. Benci dunia. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut sini insya-Allah. Sebenarnya saya tak ada jam. Tak ada jam kat sini. Pukul berapa dah ni? Sebelah habis. Jadi sebenarnya tuan-tuan rahmat Allah, kan, dua sifat yang penting kita nak tengok dalam diri kita sebagai permulaan mukadimah bulan Ramadan ini. Yang sembahyang, yang apa nanti kita akan sentuh kemudian lah. Ibadah kita akan sentuh kemudian. Tentang apa namanya Quran ke, bangun malam kita akan sentuh kemudian. Yang pertama sekali kita dengan Allah. Hari pertama ni kita dengan Allah. Apa kita dengan Allah ni? Yang pertama kita nak timbulkan perasaan kita rasa memerlukan Allah. Jangan sombong. Apa sombong? Kita rasa kita lah baik, kita dah yang lebih baik daripada orang lain, kita sombong. Janganlah sombong kita rasa kita punya diri kita. Diri kita ni kita rasa kita punya. Nyawa kita ni kita rasa kita punya. Kesihatan kita rasa kita punya. Rumah kita rasa kita punya. Sedangkan semua itu hanyalah merupakan amanah daripada Allah. Allah bagi pada kita, pinjam di dunia ini untuk kita berubudiah pada Dia. Jadi yang pertama, kita rasa kita ni memerlukan Allah. So mintalah. Banyakkan doa. Doa ni kita rasa kita perlukan Allah. Yang kedua, kita rasa kita tak selamat pada Allah. Kita perlukan Allah tadi nombor satu. Yang kedua, kita tak nak berpisah dengan Allah. Apa maksud tak nak berpisah dengan Allah? Sentiasa zikir kat Dia, puji Dia, agungkan Dia, sentiasa rasa diri lemah sehingga kita sentiasa minta pertolongan kat Dia, sentiasa berzikir, sentiasa ingat Dia. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sentiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kan, kalau kita sakit, sambil berbaring tu kita istighfar, sambil berbaring kita berzikir. Kita tak nak terpisah dengan Allah. Walaupun satu saat. Jadi kita tengok sifat ni. Bila sifat ni kita mula latih pelan-pelan. Rasa bersama Allah. Rasa Allah SWT. Kita tak nak bercakap dengan Allah, nak berdoa dengan Allah tadi. InsyaAllah kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, maka dia akan jadi satu jalan untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kita bayangkan suasana hati kita. Jadi suasana hati kita, kalau boleh nak macam suasana Nabi Ibrahim. Contoh tadi, ketika nak dibakar. Ketika berhadapan dengan ancaman, masa tu dia tetap dengan Allah. Kenapa dia boleh tetap dengan Allah? Sebab sebelum sampai suasana ancaman, dia memang dah dekat dengan Allah. Nabi Yunus AS ketika dia buat kesalahan, bertaubat kepada Allah. Walaupun dalam keadaan penuh dengan kehinaan, dia rasa diri dia hina, diri menyesal buat benda yang silap tadi, tapi dia tetap bersama Allah. Tetap bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia apa? Dia sentiasa berzikir, minta ampun pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, di akhir sekali ini tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cuba amalkan zikir ini. Dia sebenarnya zikir yang Rasulullah sebut sebagai Asma'ul Azim juga, nama-nama Allah yang azim. Yang saya tampalkan, yang saya letak dekat Facebook saya tu, itu hadis sahih. Yang saya letak kat Facebook saya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ini yang paling pendek. Kalau nak panjang, sambung dengan apa yang saya sebut tu boleh juga. Tapi saya nak minta tuan-tuan amal ni je. Paling kurang. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Sebenarnya zikir ini digambarkan oleh tuan-tuan guru kita. Ini asma Allah yang agung. Ya Hayyu, yang maha hidup. Ya Qayyum, yang maha mengurus. Yang maha memimpin, yang maha berdiri dengan sendiri. Birahmati, rahmatilah aku. Ya Allah, macam ni, rahmatilah aku.
astaghis, tolonglah aku. Jadi 10 yang awal ni kata Nabi apa? 10 hari yang awal ni ialah kita akan dibuka rahmat, Allah akan buka rahmat dia. Buka rahmat kepada kita, kepada orang yang berpuasa, yang Islam tadi. Maka kita minta pada Allah. Minta. Bila ada peluang jalan-jalan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Kita minta pada Allah. Kemudian lepas tu bacalah doa apa pun. Nak baca doa apa, bacalah. Ini adalah doa yang mustajab. Doa-doa yang mustajab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Jadi kita nak minta pada Allah, contoh contoh. Sebahagian daripada kita ada saka. Ada saka kan? Ini pun boleh guna juga. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Bila kita sebut tu, hati kita pun sebut. Kemudian hati kita minta, ya Allah, tolonglah aku daripada gangguan saka. Minta Allah. Minta rahmat Allah. Baca. Kemudian apabila kita rasa saka tu kuat sangat ataupun gangguan jin, sihir kuat sangat sihir daripada kita tu. Saya minta tuan-tuan perempuan kena mulakan dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis tu. Amalkan berapa kali? Ikutlah berapa kali tuan-tuan, berapa kali ikutlah. Kan? Kemudian lepas tu baca la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ni doa yang saya pernah ajar. Tengok juga dalam saya punya Facebook tu ada. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha agung, yang maha lembut. Yang maha penyantun, Al-Halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah, rabbul arsyil azim. Tuhan kepada Al-Arash yang agung. La ilaha illallah rabbul arsh, rabbus samawati wa rabbul ard. Tidak ada ilah melainkan Allah, Tuhan kepada langit dan bumi. Dan Arash yang rabbul arsyil karim, Arash yang mulia. Jadi baca doa ni. Siapa yang ada sihir, yang ada saka, yang susah nak, cuba mulakan dengan doa ni. Selain daripada yang lain-lain kita buat, baca. Terutamanya yang la ilaha illallah tadi. Baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Baca berapa banyak pun tak apa. Baca, minta ke Allah. Kadang-kadang minta tu tak payah minta pun tak apa. Kita baca zikir je. Mana lagi elok? Minta doa spesifik ataupun kita baca zikir. Kita baca zikir. Lebih elok sebab bila kita zikir, kita minta ke Allah. Allah maha mengetahui apa yang kita perlukan. Allah akan bagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. Ulang je. Kalau boleh 100 kali. Dapat 100 kali, cantiklah. Alhamdulillah. Kalau lebih lagi, bagus. Kan? Tak apa. Baca banyak-banyak. Minta ke Allah. Minta ke Allah. Jadi kita mula latih diri kita merasai bersama Allah. Merasai kekuatan Allah. Kebesaran Allah. Keagungan Allah. Jadi maka barulah ibadah kita ni akan terjurus untuk kita mendekati Allah. Dan inilah kekuatan di akhir zaman. Iaitu kuwatul ruhiyah. Kekuatan ruh. Kekuatan hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, saya minta maaf. Seandainya apa yang saya sampaikan ni mungkin tak sampai dan sebagainya. Kalau ada kebaikan, jadikan sebagai kekuatan, sebagai satu panduan insya-Allah. Kalau ada keburukan dan kelemahan, jadikan sebagai satu panduan kepada kita untuk kita jauhkan insya-Allah. Jadi banyakkan doa, kerana doa itu mendekatkan kita dengan Allah, dan rasai Allah dekat dengan kita. Rasai Allah bersama kita. Rasa rasa. Itulah insya-Allah sikit sebanyak. Insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita istiqamah di atas jalan yang baik ini insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita baca doa A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik
وتعهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا ليلا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نقبل شيئا سواك واجعل لك موسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا صديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا يا الله من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh panjang-panjangkanlah kuliah kita kepada orang lain, insya-Allah.